Sepaket untuk? 1 hari. Ni 1 hari? Bukan itu untuk seminggu. Ini untuk seminggu? Yang ni 1 hari? Ha? Mana kau hisap hari-hari? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Saudara, lori ditinggalkan dalam keadaan enjin masih hidup apabila pemandunya menyedari terdapat pemeriksaan yang dijalankan oleh pihak berkuasa. Itulah antara gelagat yang disaksikan oleh wartawan Sanizar Ain ketika menyertai op kontena yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang. Saksikan laporannya membuka tirai 999 minggu ini. Ogos 2020, Seberang Jaya. Ops kontena mensasarkan kenderaan berat, khususnya lori kontena yang disyaki melanggar peraturan ditetapkan. Tumpuan pemeriksaan ialah kepada aspek teknikal agar tidak membahayakan dan boleh mengundang kemalangan kepada pengguna jalan raya yang lain. Kawasan perindustrian Perai, di sini JPJ berjaya menahan semi-trailer kontena yang disyaki mengubah suai badannya. Ini pun sama kan? Cari tak buat tak mana tahu. Kalau kita tengok macam ni kan, dia sambung 30 kaki. Dia yang sebenarnya dia 30 kaki, lepas dia sambung 10 kaki lagi tanpa surat. Satu lagi kebiasaannya nombor chassis ada kat sini dan juga ada kat sini. Tetapi kita belum pasti lagi ada tak nombor chassis kat sini ke tak ada. Cuma kita suspek ada satu lagi nombor chassis sini, dia telah di-grind dan dipunch semula kat sini. Semi-trailer kontena ini disyaki chassisnya mengalami gangguan. Oleh itu, pihak JPJ akan membuat siasatan dan pemeriksaan lanjut. Lori kontena ini disyaki membawa kontena yang berlainan alamat. Justru kenderaan ditahan pihak berkuasa untuk siasatan dan pemeriksaan selanjutnya. Tengok dia ni kan. Tak sama tak? Alamat dia sama tak? Alamat dia? Alamat dia tak sama. Alamat dah sama. Dia datang ke yang sama. Lingkaran luar Batuas. Semasa rondaan di sekitar kawasan ini, sebuah lori tipe yang disyaki membawa pasir lebih muatan ditahan. Namun pemandunya sempat melarikan diri dengan meninggalkan kenderaan dalam keadaan enjinnya masih hidup. Lori tipe ini disyaki membawa lebih muatan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan pemandu lori ini telah melarikan diri. Susulan itu, JPJ Pulau Pinang telah mengeluarkan notis arah periksa. Menurut Ketua Operasi JPJ Pulau Pinang, Hasrullah Abu Bakar, pemandu lori ini telah dikenal pasti dan pihaknya akan mengambil tindakan sewajarnya. Hasil operasi 300 lori kontena ditahan. ...129 daripadanya dikenakan saman P22 atas kesalahan teknikal yang tidak mematuhi peraturan dan undang-undang keselamatan jalan raya. Op seperti ini akan dijalankan sepanjang masa, tetapi kita akan melihat kepada kawasan-kawasan yang menjadi keutamaan lah, di mana lori-lori ini mula keluar operasi. Kita nak memastikan supaya perjalanan lori ini belum lagi jauh, kita dah dapat mengesan kesalahan-kesalahan yang dilakukan supaya dia boleh balik baik pulih ataupun menggunakan kenderaan yang lain yang lebih baik dan lebih selesa bagi menjamin keselamatan orang lain. Laporan Sanizar Ain 999.
Pembudayaan norma baharu kini menjadi keutamaan dalam menamatkan wabak COVID-19. Justru itu, pelbagai langkah penguatkuasaan dijalankan pihak berkuasa untuk memastikan prosedur operasi standard SOP sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dipatuhi. Wartawan Haziq Hamid ke Langkawi menyertai operasi pemantauan SOP yang membabitkan sektor perlancongan. Susulan penularan wabak COVID-19, pemantauan SOP dijalankan oleh pelbagai agensi diketuai Ibu Pejabat Polis Daerah Langkawi. Sektor pelancongan turut tidak terkecuali daripada ancaman wabak COVID-19 yang membimbangkan merebak menerusi pelbagai kluster yang berbeza. Justru, pemantauan SOP diperlukan bagi sektor ini. Tumpuan pemantauan ialah pelancong yang tiba di Jeti Kuah Langkawi melalui jalan laut sama ada dari Jeti Kuala Perlis atau Kuala Kedah. Pemakaian pelitup muka menjadi fokus utama bagi operasi di laluan keluar masuk dari jeti. Kebanyakan penumpang bila turun daripada feri itu semua pakai mask. Tak ada yang engkar pun arah kerajaan yang mewajibkan supaya penumpang kena awam ni, feri ni kena awam memakai mask. Untuk daerah Langkawi ni, saya rasa dari segi SOP pematuhan masyarakat memang di tahap yang terbaik lah. Memang tak ada masalah. Lepas kita tahu bahawasanya di Langkawi ini dia masih dalam kategori green zone. Tak ada isu. Kita pun tak ada isu yang mengatakan ada pesakit yang bergejala dalam COVID-19. Ekoran wabak ini, kemasukan pelancong dibataskan bagi mengawal penularannya. Walaupun sedikit menjejaskan sektor pengangkutan, pemantauan SOP dipatuhi seperti wajib memakai pelitup muka dan menjaga pencarakan fizikal bagi setiap penumpang feri tetap dijalankan. Ketika tempoh Perintah Kawalan Pemulihan, sektor pelancongan dibenarkan buka semula, khususnya di kawasan perairan Pulau Langkawi ini. Dan ternyata meskipun Langkawi ini digelar sebagai zon hijau, namun SOP perlu dijaga khususnya bagi sektor pengangkutan. Dan jika dapat lihat, bot feri ini mampu mengangkut seramai 610 penumpang. Namun akibat daripada penurunan ini, mereka hanya mengambil sebanyak 417 penumpang bagi mengelak wabak ini datang ke sini. Bagi individu yang melanggar SOP ketika melancong di Langkawi, boleh dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 menerusi kesalahan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Saat ni, dalam ni ada 4 lagi ya. Kita dapat 4 lagi. Ni apa tak? Ini syabu lah. Syabu. Kod rahsia untuk memasuki kawasan penagihan di sebalik ladang kelapa sawit. Namun, taktik itu gagal apabila diserbu polis daripada Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Selangor bersama bahagian Siasatan Jenayah Daerah Kajang minggu lalu. Laporannya bersama wartawan Najwatul Huda Zuraidi. Sasaran operasi ialah sebuah ladang kelapa sawit di Semenyih, Selangor. 31 anggota terbabit dalam operasi yang dinamakan Ops Sarang Khas diketuai Pegawai Turus Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor, DSP Muhammad Sufian Saari. Bermula seawal jam 5 pagi, anggota operasi berkumpul di suatu tempat bagi mengelakkan daripada dikesan penagih. Lepas tu, highlight lagi, siapa lagi yang nak highlight? Sarang khas yang di mana kita lancarkan di seluruh satu Selangor, kontingen Selangor, melibatkan
5 daerah. 5 daerah dan kesemua sekali 5 daerah. Dan kita di pihak IPK bersama-sama dengan IPD Kajan telah menjalankan satu operasi di kawasan Semieh. Ketika anggota operasi mula memasuki kawasan sasaran, mendapati suasana di dalam keadaan tenang. Jelas kehadiran pihak berkuasa tidak disedari oleh penagih. Di kemah yang menjadi markas penagihan ini, polis menemui peralatan yang dipercayai digunakan penagih untuk melepaskan gian di sini. Tindakan cekap polis berhasil apabila seorang demi seorang penagih berjaya ditahan. Ada yang cuba melarikan diri, namun tindakan pantas pihak polis berjaya mematahkan cubaan mereka. Beberapa ketika di kawasan sasaran, masih ada penagih dan tokan yang tidak menyedari kehadiran polis. Malah urusan jual beli dadah dilakukan dengan anggota polis yang melakukan intipan. Pemeriksaan di kawasan sasaran menemui beberapa plastik lut sinar yang telah digunakan dipercayai milik penagih ketika melepaskan gian di sini. Lelaki ini ditahan dalam keadaan tangan kanannya berbalut akibat kecederaan. Namun, desakan untuk melepaskan gian, penagih ini sanggup memandu kereta lebih 40 km bagi mendapatkan bekalan dadah di sini. Ni apa tangan ni kenapa ni? Accident. Dah lama dah? 3 bulan. Pula lah. Lepas tu datang sini apa ni? Naik kereta. Boleh pula bawa kereta? Berapa lama? Dah lebih 10 tahun. So, tak nak berhenti lah, tak nak fikir? Dah pernah fikir lah, tapi berhenti sat balik lah. Kenapa nak kena sat balik? Tak tahulah. Lagian Walaupun terletak jauh di dalam ladang kelapa sawit, namun port ini mampu menarik pelanggan yang datang jauh termasuk daripada Seremban bagi mendapatkan bekalan dadah di sini. Turut ditahan ketika sedang melakukan urusan jual beli dadah ialah seorang penagih yang merupakan bekas penjawat awam. Dia yang terbabit dalam ketagihan dadah sejak 20 tahun lalu menjelaskan pembabitannya dalam kegiatan penagihan ini atas pengaruh rakan sebaya. saya pun dan jalan datang ni tadi pun kebetulan kawan yang beritahu kan sebab dah berapa hari kan, sebab saya selalu minum metal je. Oh, tapi kadang-kadang hisap juga ah. Kadang-kadang hisap juga. Ais ambil tak? Tak, ais tak. Heroin je lah. Masih lagi tidak menyedari kehadiran pihak polis, markas penagihan ini terus dikunjungi tokan dan penagih untuk urusan jual beli. Ketika ditahan, lelaki ini bertindak agresif. Bagaimanapun, polis dapat mengawal keadaan. Walaupun dikesan memiliki barang terlarang, dia masih cuba merayu untuk dilepaskan. Ada. Makanan dan wang ringgit sebagai upah untuk penagih berusia 22 tahun ini menjual dadah. Dia diupah oleh seorang tokan untuk melakukan penjualan dadah jenis heroin. Apa barang? Heroin. Itu je? Itu je. Dari mana? Dari Sungai Jaya. Kalau ambil barang semua, kat mana? Tu saya tak tahu. Tu India tu punya kerja. Yelah, dia. Semua kerja dengan dia? Tak ada. Kira macam tolong macam tu kan. Saya duit belanja tak ada. Berapa dapat kena tolong dia? 50 dia bagi. 50? Jaket? Tak kira dah habis tolong dia tu, dia bagi 50 je.
Namun, lelaki ini hanya sempat melakukannya selama 2 hari sahaja sebelum dia ditahan dalam operasi ini. Pemeriksaan polis mendapati penagih di sini dipercayai menagih dadah jenis syabu dan heroin berdasarkan dadah jenis itu yang ditemui semasa serbuan. Anggapan itu di bawah pelbagai kesalahan. Di bawah kesalahan bekalan, memiliki, di bawah kesalahan dan kemungkinan di bawah kesalahan LLPK juga. Hasil operasi, 53 lelaki berusia antara 22 hingga 68 tahun berjaya ditahan. Kesemua yang ditahan dibawa ke Balai Polis Semenyih untuk ujian saringan air kencing dan siasatan lanjut mengikuti akta berkaitan. Operasi Ops Sarang Khas ini merupakan sebahagian daripada langkah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Selangor dalam usaha membantras kegiatan pengedaran dan penagihan dadah di negeri ini. Yang duduk ngangkung tu, orang tu orang beli sekejap. Operasi selama 8 jam ini tamat pada jam 5 petang. Di Ibu Negara pula, Ops Sarang turut dilaksanakan oleh Polis Daerah Dang Wangi dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Constable Azrianan. Bermula jam 7 pagi, serbuan yang disertai 80 anggota ini mensasarkan individu yang terbabit dalam aktiviti penagihan dadah. Bawa dah pakai baju. Mana? Siapa? Dengan bantuan anjing pengesan K9, polis berjaya menemui beberapa bungkusan dadah jenis syabu dan morfin dipercayai milik pasangan ini. Syabu dengan morfin, bang. Ha? Syabu. Syabu. Berapa paket ni? Syabu punya? Syabu punya? Kita beli, bang. Satu plastik ni berapa harga? Harga yang besarnya 80. Yang mana 80? Ya. Yang 80? Satu paket untuk satu hari. Sepaket untuk? Satu hari. Ni satu hari? Bukan itu untuk seminggu. Ini untuk seminggu. Yang ni satu hari? Ha? Mana kau isap hari-hari? Kau kerja apa? Kerja kedai besi. Kedai? Kedai besi. Kedai besi? Gaji berapa satu hari? Uang 70. 70? Gaji RM70. Beli ni RM80 hutang lagi. Menurut laporan, kawasan Chowkit dan Flat Sanpeng merupakan antara lokasi panas bagi kegiatan penagihan serta pengedaran dadah. Kena kotak ni, dalam ni ada 4 lagi ya. Kita dapat 4 lagi. Ni apa dah? Jadi syabu lah. Syabu. Dalam operasi ini, polis menahan 68 lelaki dan 32 wanita berusia lingkungan 16 hingga 65 tahun. Hasil siasatan awal, 2 daripadanya didapati merancang untuk menjalankan parti liar sebelum diberkas polis. Kedua-duanya berusia lingkungan 20-an ini mengakui baru berjinak-jinak untuk menjadi pengedar kecil. Kau ambil? Okey, kau nak buat apa ni banyak-banyak? Saya ni nak buka pipi. Buka pipi? Pipi tu apa? Private party. Private party? Dekat mana? Dekat Samsung. Dekat? Samsung. Sama suite dekat mana? Dekat Jalan Cilende. So, ni kau punya kawan-kawan lah ni? Grup-grup kau? Ha? Bukan. Bukan? Habis kau nak takkan kau nak makan seorang? Tak, saya kena kenal macam tu je. Kenal dengan diorang ni? Tapi saya punya Kita orang baru nak plan nak buat ni, bang. Bila cadangan kau nak pergi? Kalau boleh sebelum merdeka. Sebelum merdeka? Kau ambil pil ni untuk nak merdeka lah, nyambut merdeka? Bukan.
Jadi kita nak buka TV. Sebelum merdeka, kalau merdeka. Habis tak sempat nak sambut merdeka lah ni. Tak sempat. Poli dah tangkap. Itu yang ini katanya. Okey, ni apa dalam ni? Ki bang. Ki. Ki itu apa? Vitamin. Untuk kau invite kawan-kawan, yang lelaki berapa macam? Berapa? 10, 15 yang tu. RM10. 10, 15. 10 hingga RM15. Yang lelaki. Yang wanita? Free. Saya kata bang, free lah. Berapa? Free lah. Free. Tengok, tahu dah. Pasal apa yang lelaki kena bayar, yang wanita free? Pasal apa? Pasal apa? Perempuan kan dia utama kan. Perempuan? Perempuan dia utama kan. Perempuan diutamakan. Lady. Menurut Ketua Polis Daerah Dangwangi, ACP Muhammad Fahmi Bisunaden Abdullah, pihaknya berjaya merampas dadah jenis heroin, syabu, ketamin dan pil ekstasi yang dianggarkan bernilai lebih RM10,000. Tujuan operasi ini seperti yang telah saya jelaskan tadi adalah untuk membantras kegiatan terutamanya kegiatan penagih dan juga pengedaran dadah di lokasi ini, iaitu lokasi Sesamping dan juga di Chowkin, agar kedua lokasi ini tidak menjadi saraf penagihan dadah. Dan selain itu, ia juga bertujuan untuk mengenal pasti serta mengambil tindakan terhadap ahli sindiket pengedaran dadah yang telah wujud sekian lama di kawasan ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 12-2, Seksyen 39A-1 dan -2, Seksyen 15-1 serta Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi tamat pada jam 1 tengah hari. Ada dua ni. Ada dua. Menceroboh hutan negara. Hidupan liar yang dilindungi dibunuh demi mengaut keuntungan. Hukuman berat bakal menanti individu yang bersekongkol menzalimi flora dan fauna negara. Saksikan Operasi Bersepadu Hazanah bahagian 2. Laporan eksklusif wartawan Nur Izzati Lokman. Dalam tempoh 40 hari, 3 kes membabitkan penemuan bangkai gajah pigmi Borneo dengan kesan kehilangan gading diterima. Dalam kejadian sekitar September hingga November 2019 itu, haiwan berkenaan didapati mengalami kecederaan akibat tembakan dan kaki dipotong. Insiden kejam terbabit dilaku berlaku di Sabah, membabitkan lokasi di Sungai Kinabatangan dan sebuah ladang di Buluran Sandakan, serta hulu Sungai Udin, Kelabakan, Tawau. Pasukan Gerakan Am PGA, Polis Diraja Malaysia dikerah di seluruh negara dalam Bersepadu Hazanah. Kejam, ungkapan yang wajar terhadap tindakan beberapa individu pemburu haram yang sanggup merosakkan, mencederakan dan membunuh demi kepentingan diri. Bukan sahaja ditembak, haiwan sasaran juga berisiko disambar jerat yang dipasang pemburu. Ini merupakan salah satu jerat yang biasa dijumpai ketika rondaan dilakukan di dalam hutan, dan dipanggil nama jerat ini adalah jerat sembat. Kita akan nampak seakan-akan dahan biasa, tetapi jika diperhatikan dengan betul-betul, kita akan lihat bentuk dia dan juga ada tali dan juga jerat di bawah ni. Yang mana untuk saiz sebegini, ia biasanya digunakan untuk menjerat binatang seperti kijang, dan sekali-sekala akan berkemungkinan akan terkena kepada binatang seperti harimau kumbang dan juga harimau belang. Ini mata jerat dia. Makin besar mata jerat ni, makin besarlah target dia. Makin besar saiz shrimpo ni, makin beratlah beban yang binatang yang kejar. Makin besarlah binatang dia. Isu dia bila dia pasang jerat di depan ni,
dia tak boleh target datang. Semua datang akan kena. Mana yang dia tak nak, dia biar macam tu. Dan ini merupakan satu kezaliman lah. Kesian binatang tu mati kan. Dan dia target apa binatang dia nak. Kalau dia kata dia target rimau, dia akan ambil rimau lah. Tapi kalau kena binatang lain, dia biar situ je. Dan biasanya kalau kena juga ni binatang setakat ni memang susah dia nak lepaskan lah. Sama ada dia putuskan kaki dia ataupun dia mati di situ je. Ratus-ratus haiwan yang berjaya diselamatkan mengalami kecacatan kekal akibat kecederaan parah pada bahagian yang terkena jerat. Seperti yang berlaku kepada harimau, tapir dan beruang, penghuni di Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan Sungkai Perak ini. Ampang ni seekor beruang yang kudung tangan kiri dia. Ini kita diselamatkan di Ampang, Selangor. Akibat terkena jerat lah. Apabila terkena jerat tu, dia dah gangren. Jadi kita terpaksa potong lah dia punya tangan tu. Sampai sekarang kita dah rehab dia. Mana dia kelapa pun dia dah boleh buka. Walaupun dia 3 tangan, dia boleh manjat. Mana dia dah boleh hidup normal. Modus operandi dia akan masuk sekurang-kurangnya lebih kurang daripada apa maklumat, daripada apa yang kita dapat 90 hari, dan setiap 45 hari dia akan bawa hasil hutan keluar dan ada orang ketiga akan menunggu, dan dia akan masuk balik. Cukup 90 hari dia akan keluar lah, dan diganti tim baru. Tapi dengan adanya operasi Puspadu Khazanah ni, dengan pengembangan tenaga daripada Batalion 3 dan Batalion 19 Sumatera, mereka membawa senjata api. So adalah sedikit firepower untuk membantu mereka untuk dari segi keselamatan. Berdasarkan statistik, bermula Januari 2020 sehingga kini, Hub Bersepadu Khazanah merekodkan lebih 60 kes dengan tangkapan melebihi 100 individu atas pelbagai kesalahan. Nilai rampasan pula mencecah sehingga 6.2 juta ringgit. Dalam tempoh sama, kira-kira 500 jerat dikesan telah dimusnahkan. Batalion 20 pasukan gerakan Ambeluran antara pasukan PDRM yang digerakkan dalam menangani isu pemburuan haram sepanjang Up Bersepadu Khazanah di Sabah. Beberapa operasi dan rampasan berjaya dilakukan, termasuk 4 tan kayu tangar bakau bernilai lebih RM50,000. Ketika serbuan jam 1 tengah hari, 2 warga asing didapati sedang memotong kulit kayu tangar bakau menggunakan kapak. Operasi dijalankan di hutan simpan Sungai Sugut, Pulau Jambungan, kira-kira 60 batu nautika dari Sandakan melalui jalan laut. Kulit kayu tangar bakau antara hasil khazanah negara di Sabah yang sering disasarkan oleh penceroboh asing untuk diseludup masuk ke dalam negara mereka berikutan permintaan yang tinggi. Namun, akibat tindakan mereka itu akan merosakkan hutan paya bakau sekaligus menjejaskan sistem akuatik yang menjadikan hutan paya bakau sebagai tempat pembiakan mereka. Selain itu, pasukan ini juga terlibat di dalam menjejak dan membuat tangkapan penjenayah di dalam pembunuhan seekor gajah pigmi di sebuah ladang di Beluran Oktober tahun lalu. Kedua-dua gading dipercayai milik bangkai haiwan terbabit, kemudian dijumpai disorok di dalam semak ladang berkenaan sebelum seorang lelaki ditahan. Dalam usaha membantras pencerobohan flora dan fauna negara, kegiatan jenayah lain turut ditumpaskan. Dan kumpulan 3 akan masuk. Selesai saya menyampaikan talimat. Boleh faham semua? 2 maut, manakala 5 lagi termasuk seorang kanak-kanak dan seorang bayi ditahan dalam Op Laras Kinabatangan. Dadah jenis syabu bernilai lebih RM42,000 dirampas bersama sejumlah wang tunai, senjata api, senjata tajam, peluru dan telefon bimbit, menjadikan keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM50,000. Ketika serbuan 2 penjenayah iaitu daripada geng Alau berjaya ditembak mati oleh
pasukan Tiger Platoon dari Batalion 20 PGA Beluran dan suspek dipercayai melakukan jenayah pengedaran dadah dan juga sindiket pembuatan senjata api secara haram. PDRM, Jabatan Perhilitan, Jabatan Hidupan Liar Sabah, Sarawak Forestry Corporation, Jabatan Perhutanan, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Badan Bukan Kerajaan NGO berganding bahu memelihara khazanah negara. Justru itu, syarat memburu bagi pemegang lesen senjata api diarah untuk dibatalkan dan tiada kelulusan baru dikeluarkan selepas itu. Menurut kenyataan Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Akil Sani Abdullah Sani, kira-kira 8,500 syarat memburu telah dikeluarkan di seluruh negara dan daripada itu, lebih 3,500 syarat berkenaan telah ditarik balik. Difahamkan baki akan dibatalkan sehingga hujung September ini. Flora dan fauna, khazanah berharga negara, perlu dilindung bukan diceroboh. Selamatkan khazanah negara, tanggungjawab bersama. Hukuman berat bakal dihadapi sekiranya gagal mematuhi undang-undang. Nur Izzati Lokman, 999 TV3. Seorang pemandu e-hailing direman 7 hari kerana disyaki mendera hingga mati anak lelaki teman wanitanya. Laporannya dalam rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Seorang lelaki dipercayai mendera anak teman wanitanya hingga mati ditahan polis di Jalan PJS 9 Palang 1, Subang Jaya pada 22 Ogos lalu. Suspek berusia 26 tahun itu ditahan kira-kira jam 12.40 tengah hari selepas pemantauan hampir 30 minit ke atas sebuah kereta jenis Pro 2 Beza berwarna biru di lokasi terbabit. Suspek direman untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Polis daerah Muar Johor menyerbu ke sebuah rumah kampung yang dijadikan sebagai makmal pemprosesan dadah. Seorang lelaki tempatan berusia 57 tahun ditahan bersama beberapa bahan dan peralatan memproses dadah. Serbuan turut merampas 279.3 kilogram serbuk putih bahan kimia dipercayai digunakan untuk kerja memproses dadah dengan nilai keseluruhan lebih RM700,000. 228 pengunjung di dua pusat hiburan di Jalan Dorai Sami di Ibu Negara ditahan setelah didapati mengingkari Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP 23 Ogos lalu. Bagi mengaburi pihak berkuasa, pintu premis dirantai seolah-olah mereka menutup operasi. Kedua-dua premis berkenaan didapati beroperasi secara haram berikutan tidak mempunyai lesen hiburan. Kesemua pengunjung dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi dan didenda RM1,000 setiap seorang. Saya pun pergi juga sekali. Saya punya suami itu. Tiga lokasi di Ketereh yang menjadi penempatan etnik Rohingya lebih 2 tahun lalu digempur pihak berkuasa melalui ops bersih bersepadu warga asing baru-baru ini. 14 premis perniagaan termasuk kedai makan dan kedai runcit yang dikendalikan pekerja warga asing diperiksa. Antara kesalahan yang kita dapat kena pasti hari ini adalah tiada permit kebenaran, tiada pengenalan diri dan menjalankan perniagaan yang menyalahi di bawah UK Trade dan Perniagaan mana salah guna syarat lesen lah. Seorang warga tempatan yang dipercayai majikan dan pemilik premis perniagaan yang dikendali oleh warga asing ditahan. Kerja dengan haji lah. Mana kedai ni, kedai haji. Dia tu kerja dengan haji. Bagi premis perniagaan, kita akan mengenakan tindakan kepada pemilik premis perniagaan lah. Dia bagi keniaman, dia tak ada kesalahan. Sebab dia mempunyai kad daripada UNHCR. Dari segi urusan perniagaan je kita tindakan kepada premis dan pemilik lesen asal. Kebanyakan warga asing dari etnik Rohingya ini fasih bertutur bahasa Melayu dengan logat Kelantan dan telah tinggal di negara ini hampir 10 tahun. Aduan awam turut diterima berhubung persekitaran kotor di tempat tinggal mereka. Ada juga rumah yang turut dijadikan stor pengumpulan besi terpakai.
12 kediaman dan 34 individu diperiksa dalam operasi yang dijalankan selama hampir 3 jam ini. Hasil daripada operasi hari ini, kita telah melakukan tangkapan seramai 22 orang di bawah Jabatan Immigration dan kita melakukan penyitaan 5 premis perniagaan dan kompaun yang dikeluarkan sebanyak 10 kompaun yang dikeluarkan hari inilah. Kesemua yang ditahan diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia Kelantan untuk tindakan selanjutnya. Demi keinginan untuk berjudi, sekumpulan lelaki sanggup melakukan kegiatan tidak bermoral itu di kandang kambing. Namun, polis berjaya mengesan lokasi kegiatan mereka. Wartawan Muhammad Ros Abdullah menyertai pihak polis menjalankan serbuan di lokasi berkenaan. Kenapa lari, Be? Kenapa lari? Serbuan dilakukan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Machang menerusi Op Dadu ke sebuah premis di Kampung Banggul Cantik baru-baru ini. Menyedari kehadiran polis, 6 lelaki yang sedang leka berjudi cuba melarikan diri ke kawasan hutan berhampiran namun berjaya dibekas. Main apa di sini? Main judi ya? Saya tahu. Hah? Ada dua ni. Ada dua. Bagi mengelakkan daripada dikesan polis, aktiviti perjudian ini dilakukan ketika umat Islam bersiap sedia untuk menjalankan ibadah solat Jumaat. Duduk dulu. Orang main Jumaat, ni mau main. Masa serbuan dijalankan, telah berjaya menahan seramai 6 orang lelaki Melayu yang dipercayai bermain judi tahun teruk. Mereka melarikan diri tapi berjaya ditahan dan pemeriksaan dijalankan di tempat. Mereka mula-mula berada. Wang yang dirampas berjumlah RM270 beserta dengan lain-lain peralatan daun teruk yang dipercayai digunakan dalam perjudian. 999 membuat tinjauan yang turut disertai Ketua Polis Daerah Machang, DSP Ganti Jimmy ke lokasi perjudian, sebuah kandang kambing yang sudah tidak lagi digunakan. Akibat ketagihan judi, sebilangan kaki judi sanggup menggunakan lokasi kandang kambing untuk melepaskan kemaruk judi mereka walaupun nilai pertaruhannya tidaklah seberapa. Berdasarkan maklumat orang awam, lokasi kandang kambing ini sering digunakan sebagai tempat aktiviti perjudian. Mereka yang ditahan bagaimanapun tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau. Kita tengok rampasan pun taklah tinggi sangat. Tetapi kesalahan tetap kesalahan. Judi tetap judi. Oleh sebab itu kita bentras dari awal. Kita bertindak di awal walau sekecil mana pun aktiviti tersebut, kita akan ambil tindakan yang sewajarnya untuk pastikan perkara ini tidak berlanjutan. Kesemua suspek yang ditangkap tersebut bersama dengan barang kes yang dipercayai digunakan dalam perjudian dibawa balik ke IPD Machang untuk siasatan lanjut. Tapi hari Jumaat lah main? Tak tentu hari? Tak kerja lah, tak kerja. Main Jumaat ke tak? Tak. Hari Jumaat nak main dah. Dia boleh ramai-ramai berkumpul kat situ tu. Dia ada pertalian keluarga kan? Tak. Saya pergi tu dia dah menyadak ke situ. Jadi kita pun join sekali. Saya duduk sebelah. Sebelah? Saya sekali nak main. Lama dah main sebelum kena ikat ni? Tak main. Siapa dia main? Kita main jaga-jaga. Main lah kan? Sebelum ni banyak ada jugalah mainnya sekali dah. Ada. Jarang-jarangnya lah main. Jaga-jaga lah. Tapi tak pilih hari dah ni. Tak pilih hari. Hari Jumaat pun bedal juga main kat situ. Walau sekecil mana pun aktiviti perjudian yang ada, minta salurkan maklumat kepada pihak IPD untuk kita ambil tindakan. Kita akan bertindak dengan segera di atas maklumat yang diperolehi tersebut. Main judi ni, main besar ke, main kecil ke, salah tetap salah. Time-time sembahyang Jumaat, main judi. Banyaklah pengalaman lagu tu lah. Tahu korang main hari Jumaat kadang-kadang, polis pun nak main Jumaat juga, tak ada orang nak serbu. Ni fikiran korang sebenarnya. Salah satu sebab main hari Jumaat.
Tapi kita, pihak polis tak kira hari apa, tetap kerja. Yang mana terlibat dengan aktiviti perjudian sama ada besar ke ataupun kecil ke, minta hentikan. Kerana pihak polis akan terus memantau dari semasa ke semasa aktiviti-aktiviti yang ada di sekitar Machang. Dan kita akan ambil tindakan yang sewajarnya bagi memastikan perkara ini tidak berlaku. Menurut DSP Ganti Jimmy lagi, bahagian siasatan jenayah daerah Machang akan terus komited melaksanakan OPDADU dan tidak akan berkompromi dalam apa jenis perjudian. Muhammad Ros Abdullah, 999. Tapi kau diam-diamlah kalau kau salah. Apa nak? Perlu kau tinggi-tinggi suara dengan pegawai saya. Kalau mencari masalah mau keluar malam-malam. Sudah kena bagi perintah kawalan pergerakan pukul 6 kau kena balik lah. Kau ikut kami pergi balai. Boleh. Kalau kau betul. Saya ikut. Kau naik kereta. Bayar saja. Kau naik kereta. Sebuah rakaman video tular di media sosial memaparkan tindakan tidak acuh seorang pemandu lori yang bukan sahaja melanggar arahan PKP, malah memandu dalam keadaan mabuk. Bagi melarikan diri, lelaki berkenaan turut mengaku sebagai pegawai kanan Jabatan Kastam apabila ditahan petugas Ops COVID-19 di Jalan Keluaran Bypass, Kota Kinabalu. Nah, kau ikut dulu. Jangan buat begini. Kau ikut sana dulu Pak di kereta. Hah? Kau jangan buat begini. Saya nak peduli kau pegawai ke apa. Tapi kau salah buat begini. Kau tahu tak? Hah? Saya tak pernah tinggikan suara kau. Tapi kau sampai ketikaikan kami punya pegawai, punya kuasa. Kau bilang kau pegawai lah apalah. Merekam tidak apa, merekam. Biar rekam. Kami tidak salah, kami buat kerja kami. Tapi kau tidak mau ikut cakap kami pasal apa? Okey, kau masuk kereta polis sekarang. Video yang mendapat lebih 100,000 tontonan itu jelas mendatangkan kemarahan netizen kerana individu berkenaan enggan memberikan kerjasama sehingga petugas COVID terpaksa meninggikan suara. Di Encik, apakah perasaan dan pandangan menonton video sedemikian? Pada pandangan saya, benda ni sebenarnya salah lah. Sebab sekarang ni dia dah viral. Tapi elok juga sebab kami sebagai penonton, bila dah viral tahu benda ni. Pertama sekali dia boleh membahayakan inilah, membahayakan orang awam lah. Kemudian dia juga melanggar undang-undang. Kan kita tahu masa tu mungkin masa PKP orang tak ada kan. Tapi dalam keadaan babuk tu dia akan membahayakan orang lah. Bukan sahaja degil ketika diminta untuk memberikan kerjasama, malah individu berkenaan turut bertindak agresif dengan melemparkan kata-kata kesat terhadap pihak berkuasa. Cik, apa agaknya sebenarnya etika yang perlu kita ada sebagai orang awam ketika tempoh PKP? Okay, pada pendapat saya, kita sebagai orang awam ni jangan menyusahkan orang lain lah, especially kepada frontliner sebab dia orang dah betul lumus dalam menjaga kes COVID-19 ni. So, macam based on the video tu, sepatutnya pada waktu yang macam tu, lewat macam tu, kena duduk rumah lah. Jangan nak keluar, tambah-tambah orang tu dia mabuk kan. So, dia boleh membahayakan orang lain. Dan kalau dalam keadaan macam tu, dia memang sepatutnya dia ambil tindakan lah. Ataupun siasat dulu, dia mabuk, kenapa dia mabuk dan kenapa dia admit diri dia sebagai pegawai. Kami punya sistem kerja lain, tidak sama dengan kamu kastam. Yalah kau sendiri yang cakap kau custom tadi, superintendent, apa semua. Tadi kau cakap custom kau pangkat superintendent. Kau pangkat superintendent. Mereka yang mengambil alkohol secara berpanjangan sukar untuk mengawal perasaan dan juga tindakan mereka. Ada ketika mereka tidak sedar dengan apa yang mereka
tutur katakan. Ini semua menyumbang kepada implikasi kepada tingkah laku yang agresif seperti melawan pihak berkuasa, dan jika tidak dikawal dengan baik boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan serta jenayah yang lebih berat. Tidak gunakan kekerasan sembarangan. Kau cakap kau beli tidak kekerasan. Memang kalau kau lebih kami paksa. Saya tidak lebih tuan. Kau ikut masuk di kereta sana. Sikap dan etika adalah elemen penting dalam kehidupan manusia. Oleh itu, langkah untuk mewartakan norma baru sahaja tidak mencukupi, malah perlu diterapkan sebagai budaya dan dijadikan sebagai cara hidup baru. Sebagai masyarakat awam yang prihatin dengan situasi semasa, seharusnya berfikiran terbuka dengan menerima secara positif, dengan mengamalkan tingkah laku bagi mengelakkan diri, keluarga dan masyarakat dari jangkitan COVID-19. Di samping kita patuh SOP, kita pantau kesihatan diri kita dan juga keluarga. Kita masih lagi berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, dan oleh itu seharusnya kita ambil peduli dengan sikap dan tingkah laku kita. Kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang pejabat awam daripada melaksanakan tugas, dan Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Peraturan 11/1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Walaupun kejadian berlaku pada April lalu ketika fasa 1 Perintah Kawalan Pergerakan, namun paparan video ini menjadi peringatan kepada netizen untuk sentiasa mematuhi arahan dan peraturan yang ditetapkan. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan atau laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Biasakan pembudayaan norma baharu bersama hentikan wabak COVID-19. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.